Okay. No. Alright. Sekejap. Selamat datang Perfume Body Mist. Tunggu lagi. Ini Azim. Oh, sekejap. Alamak. Sekejap. Sekejap macam ada masalah sikit. Asal boleh add. Apa? Sekejap. Tak boleh nak add Aina. Boleh Aina boleh request tak? Tak boleh nak add lagi seorang. Aina, cuba request Aina. Alamak. Sekejap Seorang lagi tak boleh masuk lah. Ahal lah. Sekejap Sudah. Sekejap. Dia ada buat hal pula. Sabar. Hai Iman. Sekejap. Tolong raikan. Okay, hai semua baru masuk. Hari ni kita akan tanya Don macam-macam Tiba. Aku pula. Okay, sekejap Okay. Hey. Alright. Hello. Terkejut aku tak boleh masuk. Okay. Itulah tak ada invitation. Sebab tadi macam ada clash. Sebab aku invite Suha tu, Suha pun request. Dia macam clash. Okay, so siapa dah masuk? Okay. Selamat datang Perfume Body Mist. Apa ni? ABD, Iman, Adini, Bilal, Nizam, Ila, Harish Malik, Zulfitri, Afiq Tahir, Atikah, Nazri. Okay, ramai dah masuk. Selamat datang semua. Okay, so kita nak test dulu. Video aku okay ke? Hello? Video aku okay? Okay. Kau dengar? Dia tak dengar? Tak dengar suara? Okay. Azim test suara Azim. Hello, hai. Assalamualaikum. Alright. Aina test suara. Testing. Alright. Suha test suara Suha. 1, 2, 3. Alright. Clear. So, alright, so sekarang pun dah masuk 4 minit. Alright. Okay, selamat datang Muiz. Okay, so kita boleh start kot. Alright. Assalamualaikum dan pagi kepada semua guest dan kita punya audience pada malam ini. So seperti biasa, setiap Jumaat malam saya host anda untuk rancangan Sembang Santai Don, di mana setiap Jumaat malam ada invited guest berbeza dengan topik berbeza. So minggu ni saya bawakan untuk korang, iaitu Azim Aziz, iaitu director dan co-founder Bell Rico International Sdn Bhd, Nasuha Dropship Sabella dan Aina, founder kepada Scarf Rosie. So tanpa buang masa, saya bagi mereka intro lebih tentang diri mereka. So kita start dengan Azim. Hai, Assalamualaikum semua. Nama Azim Aziz. Panggil Azim boleh, panggil Jim boleh. Base dekat Selangor, dekat Bangi. Buat bisnes tudung. Kalau kita orang punya brand, Bell Malaysia. Bell Malaysia Tudung dengan baju lah. Apa dah? Bell Malaysia dengan Famira. Ex-Famira. Betul. Alright. So next, Nasuha. Intro sikit. Hai, Assalamualaikum. Salam. Nama Nasuha.
Okay, saya merupakan dropship Sabila, area Sabak Benam. Okay, dan saya baru habis belajar tahun lepas. Okay. Hai semua. Perfect. Alright. So next, last kali kita ada Aina. Okay, hai. Selamat malam ke petang. Selamat petang. Pagi. Nama Aina Syazwani. Pagi ya. Lepas tu sedang bekerja dan dalam masa yang sama buat part time business Kafrozi. Jual tudung tapi tudung dalam bukit. So tu je kot, sikit je kot kena tahu pasal saya. Oh, tidur dalam bukit Oh, menarik. Tak pernah fikir Okay. Betul lah tu. So next kita pergi kita tanya Azim dulu. So, adakah bisnes Bell Malaysia ni first business ataupun bisnes yang kedua, ketiga, dan kenapa pilih fashion? Okay. Sebenarnya Bell Malaysia ni bukan bisnes pertama. So bisnes banyak lah dulu sebab start bisnes dari sekolah juga. Tapi yang Bell Malaysia ni kira yang pertama yang serius lah. Yang lain just buat suka-suka kan sebab hobi. Lepas tu habis belajar, habis study baru buat betul-betul. Sebab buat dulu pun daripada sekolah, masuk IPT, buat dekat IPT juga. Banyaklah bisnes tukar-tukar. Ni yang betul. Tapi so dalam kenapa? bidang yang sama. Okay. Kira yang main-main tu pun fashion jugalah. Macam mana? Ada fashion jugalah. Fashion ada, barang rambut ada. So maksudnya memang suka bergaya lah. Lebih kurang. Okay. Tapi kenapa bisnes yang sekarang ni fashion? Kenapa tak makanan ke, aksesori ke, kereta ke? Pernah tau jual makanan dulu tapi penat. Sebab apa? Maybe sebab minat lebih kepada fashion kot. Bukan sebab penat sendiri makan lah. Betul. Lepas tu sendiri makan. Selalu F&B macam tu, sendiri makan banyak. Alright. Okay, so next kita pergi pada Suha. So Suha, adakah Sabela ni first business Suha? Tak, rasanya ni bisnes yang ke-8. Tak juga. Sebab ke-8. Sebab lebih kurang ke-8. Sebab sebelum tu pun dia jual macam-macam juga. Ada join MLM, benar. Okay. Jual tunai makanan. Dan ni adalah bisnes yang betul-betul fokus lah. Dah lebih kurang setahun setengah. Tapi start fokus jual Sabela masa PKP tahun lepas. So PKP. Kiranya adakah PKP tu yang menyebabkan nak join Sabela ni? Ataupun memang dah survey lah sebelum PKP? Memang nak fokus. Sebabnya dekat kita online kelas kan dekat rumah. Kita tak ada nak buat apa-apa masa lapang. So memang kita isi masa lapang kita untuk buat bisnes lah. Alright. So kenapa fashion juga? Kenapa macam tak makan dan tak makan? Kenapa fashion Sebenarnya saya ada yang suka beli baju tau. Setiap kali kalau keluar lah outing ke apa mesti beli baju. Kalau tak at least sehelai lah beli. So bila kita dah try macam-macam baju, bila baju kita kan kita mesti nak share dengan orang. Macam ni best semua. Suka shopping lah ni. So lepas ni boleh bagi butik Azim lah lepas ni. Boleh. Okay. Beli Sabela lah. Nanti kan kita nak suruh Suha nyanyi lagu Sabela je lagi. Tiba. Nyanyi Suha. Tapi macam tadi kata bisnes ke-8 kan. Adakah setiap tahun tu satu bisnes? Lebih kurang tahun tu mesti macam dia macam tak tahan lama lah. Macam rasa macam tak boleh go lah bisnes ni. So kita lompat pergi bisnes lain. Bagus lah, dapatlah pengalaman kan. Alright. Okay, so next kita pergi pada Aina.
So Aina, adakah Scarf Rosie ni first business? Tak juga. Kalau Suha yang ke-8, Aina maybe yang 10, 11. Oh, tak nak So kalah. Aina ada banyak bisnes. Sebelum ni macam kita buat bisnes yang main-main. Macam siapa Azim cakap kan, main-main. Tak terfikir pasal planning. So kita hanya fikir macam nak duit. So kita main buat je apa yang kita boleh jual, kita jual. Termasuklah baju-baju lama ke ataupun apa yang kita ada tu pun kita boleh jual. So sebab kita aim target kita adalah duit. Tapi bila Scarf Rosie ni kita aim kepada long term punya business. So Scarf Rosie is yang baru and insyaAllah will be the last business lah yang akan stay dengan Aina. Baik. Laju sangat kan Aina cakap? Tak. Dia mampat. Okay. Dia padat. Tapi tadi nampak ada fans Aina. Ada fans Aina Aina Tika. Ramai fans Aina. Dia super founder Scarf Rosie Alright. So untuk audience yang baru masuk, kalau korang ada soalan dekat kita punya guest, boleh je tanya dekat komen ataupun tekan ikon tanda soal dekat bawah tu. Alright. So kita go pada next, iaitu ini just pandangan korang lah, based on business korang dengan orang sekeliling lah. Mungkin korang ada circle fashion business juga. So apa korang punya pandangan lah ataupun korang nampak tentang fashion business ni pada tahun 2020? Sebab tahun 2020 ni adalah first PKP yang boleh katakan hampir setahun lah kita duduk rumah kan. Nak raya pun tak ada mood nak shopping kan. So macam mana? Macam sales ke ataupun minat orang kan? So kita start dengan Aina dulu. Pandangan pandangan waktu tahun lepas punya fashion. Aina rasa macam tak terimpact sebab Aina pun sendiri macam masih excited nak beli baju raya setiap tahun. So dan masih excited setiap minggu nak beli tudung ataupun ada tudung baru daripada dia sendiri punya. So bagi Aina tak terimpact lagi. Cuma Aina rasa untuk peniaga-peniaga yang offline yang buka kedai ke apa tu, itu ada impact yang sangat besar lah untuk diorang. Sebab diorang ada kedai, diorang kena ada cost yang sangat tinggi, and at the same time untuk adapt dengan digital adalah bukan benda yang sangat mudah. So macam diorang perlu proses and belajar dulu sebelum adapt dalam bisnes digital. Cuma yang kalau siapa yang dah digital ataupun dah masuk e-commerce, bagi Aina tiada masalah. Sebab benda tu sebenarnya lagi buat orang nak shopping bila PKP kan. Okay. So itu maksudnya diri sendiri lagi excited nak shopping daripada customer. Sebab kita duduk rumah, so macam main phone kan. Main phone macam nak beli ni, nak beli tu. Sebab benda tu kita ada masa. Kalau kita kerja kat luar, kita tak ada masa pun nak tengok benda tu. Hantar kerja tengok phone, tak ada lah. Ni main tekan-tekan kat ujung jari. Betul. Okay. Betul? So Nasuha, kau punya view untuk business fashion tahun depan? Pada hal lah, kalau dalam Sabila sendiri ataupun solution lain yang Suha nampak, even PKP terlepas, saya rasa business fashion masih tinggal. Cuma macam baju kan, sebab ni hari-hari orang pakai. Macam tudung pun hari-hari orang pakai kan. Macam buat perform pun mesti kita nak lawa-lawa pakai baju, pakai tudung yang lawa. Okay, dalam Sabila sendiri pun yang Suha tengok, macam Suha sendiri pun dapat tu, alhamdulillah terlepas dapat buat sale dan ni lah dropship lain pun ada yang dah capai juta, tapi Suha lambat lagi nak dapat juta tu. Memang dan Sabila sendiri pun keuntungan waktu PKP lah waktu yang paling grow keuntungan yang diorang dapat. Sebab online business kan macam Aina cakap tadi, waktu PKP kan waktu orang main phone, nak luangkan masa tengok handphone, kita tekan-tekan, kita belilah baju ni, kita belilah tudung ni. Kita beli Terbeli. Kita saya sendiri pun Itulah perempuan. Asalnya beli satu je kan, macam bila kita jual barang kita kena rasakan mereka tu sendiri kan. First dah time mesti macam ada macam best lah material, lepas tu macam rasa nak beli lagi lah, nak tambah. Makin lama makin
banyak kita boleh collection baju. Maksudnya customer yang beli tu dia tak adalah target raya lah. Maksudnya everyday punya outfit pun dia Tak, beli. even bukan waktu raya pun diorang akan beli. Macam kiranya tak semestinya diorang pakai waktu nak pergi kerja je. Kira dekat rumah pun boleh beli. Macam Sabila tahun lepas yang hot selling adalah baju tidur. Diorang beli Baju waktu tidur. PKP. Baju kelawar ke? Baju tidur. Tak baju, dia macam baju blouse macam suit tapi kita boleh pakai tu ini boleh pakai waktu tidur dengan nak pergi jalan pun boleh. Menarik. Dia macam mana? Maksudnya boleh survive lah juga fashion industry. Boleh tahun 20. survive. Tapi dengan korang ni mungkin sebab memang founder korang ni mungkin dah terus ke online kan. Tapi dengan Azim ni mungkin berbeza kot. Sebab Azim dia gamenya retail. So kita tanya Azim pula. Macam mana tahun lepas Azim? So far tahun lepas dia nak cakap teruk tu tak adalah teruk sangat, dia teruk juga tapi dia macam banyak mengajar lah tahun lepas. Sebab kita orang ni kita orang banyak main offline, kita orang macam kat kedai, event-event apa semua kan. Macam Instagram tu ada tapi cuma kita orang tak berapa nak aktif. Lepas tu sebab kita orang lain tau bila sebab dah macam dah sedap main offline, dia macam online tak apalah nantilah dulu kan. Sebab kita tak tahu COVID ni jadi. So bila dah COVID ni pula barulah tersedar waktu tu. Sale tak masuk apa semua kan. Mula-mula kedai tak bayar-bayar berapa bulan. Lepas tu next tu memang dah kena bayar balik kan. Bulan 9 macam tu dah kena bayar. Time tu lagi pening kepala. Lepas tu start daripada situlah kita orang sekarang macam buat website apa semua. Buat ads banyak-banyak. Tapi waktu yang PKP tu memang kedai tak buka lah kan? Tak, cuti. Tu memang tak ada sales. Tu lupa. Kira memang tak ada angkut baju balik rumah. Tak ada. Oh, bawa buat live. Oh, buat lah. Tapi ada sale juga lah. Ada sale tapi bukan daripada live. Sale daripada regular customer yang kita orang ada number. So kita orang follow up semua. Sebab tapi mostly sebab kita orang jual tudung banyak jenis tau. Kita ada juga instant yang memang tak payah iron, tak payah gosok. So kita orang buat lah ayat cakap kat customer, work from home apa semua yang senang. Dia sarung je apa semua. Then okey lah sales untuk tudung tu okey. Cumanya sebab kita orang preparation raya semua dah siap dah lepas. Barang-barang stok-stok. Tapi kita tak keluarkan pun. Sebab banyak kan. Betul. So, maksudnya memang lepas yang bulan 9 tu memang terus go online tu sales ke online ke masih pergi kat kedai? Offline. Sampailah boleh buka kedai bila yang PKPB tu baru start pergi. Tu pun sale orang takut-takut nak keluar. Lagipun orang daerah tu je kan. Betul. Tak boleh lintas. Betul. Tapi tapi kalau nak compare tahun ni lagi nampak jam lah kan Bangi. Betul. Sebab lepas dah sunyi. Bagi tu siapa yang belum tahu Azim punya butik dekat Bangi Boleh datang. Tadi kau tak mention kat Bangi. So dia tahulah sebab kau tak mention tadi butik dekat Bangi. Okay, kat Bangi. So boleh datang ramai-ramai kat Bangi Central. So Azim ni dia boleh nampak lah crowd waktu tahun lepas dengan crowd tahun ni memang beza lah. Macam tahun lepas tak jam, kosong kan Bangi. Betul. Lepas tu apa yang best tahun ni sebab kita orang offline dapat, online pun dapat. Sebab dah belajar daripada tahun lepas. So dah dapat dua-dua. Kalau tak jadi macam ni rasanya kita masih lagi offline kot. Walaupun orang lain semua dah buat sale gila-gila kat online kan. Ada lagi kemah dia. Alright. Bagus lah. Dia ada kebaikan juga COVID. Selain daripada keburukan sebenarnya ada kebaikan. Especially business lah. Siapa yang tak adapt kepada online memang cepatlah bungkus. Alright. So next kita pergi kepada soalan macam mana nak dapatkan sale
ataupun sales channel korang. Mungkin ada orang yang menjual di website, ada yang ada kedai, ada yang ada runner ke dropship kan. Ataupun macam tanya Suha tu lah, macam Sabella. Macam mana Suha dapatkan sales? Sebelum AJL dengan AJL Okay, sebelum AJL memang Sabella dah Sorry, Suha boleh tak kuat sikit? tak dengar? Hello? Kurang jelas. Kurang jelas. Hello? Dengar tak? Okay. Jauh, mungkin mic tu jauh. Jauh ke? Earphone punya mic jauh kot. Dengar tak? Okay. Okay, sebelum AJL, jelas tak? Sebelum Hello? Jelas tak? Okay. Okay, dengar je. Okay. Jelas. Jelas, okay. Memang satu patut buy online kan, okay. Caranya Suha nak dapatkan sales, more konsisten buat iklan dekat WhatsApp lah. Okay, caranya dengan tambah kontak, view kontak, dan kalau ada database customer, Suha akan follow up lah. Macam database tu kan orang kata is a king kan. So kita follow up customer, kita cakap kita ada design baru. So daripada situ boleh dapat customer, dan kita juga dan Suha try untuk buat personal branding lah dekat Facebook, dekat Instagram, tapi fokus more kepada WhatsApp lah, iklan dekat WhatsApp. Alright. Itu memang Don perasan lah WhatsApp dengan FB kan. Okay. Okay, FB pun baru kita buy live. Bagus. IG pun ada live juga kan. Boleh lepas ni. Kita banyakkan sales channel. Okay. Tapi lepas AJL tu ada perubahan tak ataupun tiba-tiba mendadak? Mendadak taklah sangat, tapi ada peningkatan lah. Say macam bulan lepas dengan bulan ni adalah peningkatan. Oh, so bantu jugalah promotion macam orang AJL. lagi kenal lah. Yang sebelum ni macam tak pernah nak tanya, macam dia view je kita punya iklan kan. Tiba-tiba dia tanya, baju ni available tak lagi? Yalah. Sebab selalu Sabella ni dekat tepi highway kan, signboard. Billboard. Sabella tanpa gosok, baju tanpa gosok. Yeah. Jadi macam marketing mostly memang HQ yang buat. Cuma kita as a dropship kena tonjolkan diri lah. Kita ni dropship Sabella. Betul, bagus. Sebab banyak dropship juga kan. So kena tonjolkan diri. Okay. So next kita pergi kepada Aina. So macam mana Aina dapatkan sebab tadi kata apa? Tudung dalam buki Buki. Itu sangat unik. Macam mana okay, terima kasih. Betul, macam mana dapatkan sale kan? First, apa yang Aina mula dengan Scarf Rosy is Aina study pasal permintaan time tu. Time tu ramai sangat jual tudung, and at the same time tu adalah musim Convo UIA tahun lepas tak silap. 2 tahun lepas, tahun lepas tak? Tahun lepas eh? 2 tahun lepas eh? Tak ingat? Tak ada combo. Tahun lepas. 2 tahun lepas. Kita punya combo patutnya. Okay, 2 tahun lepas. So time tu kita study, aku nak jual tudung. Tapi dah ramai jual tudung. And dalam masa yang sama ada convocation. So apa yang kita boleh buat yang boleh orang macam cari kita, bukan kita cari orang. So Aina fikir, orang akan beli bouquet. So macam aku minat tudung dan aku nak juga berniaga tudung kan. So macam okay, why not kita cuba tudung bouquet. Sebab sebelum ni macam Aina pernah bekerja dalam satu kedai ni, which is dia buat bouquet juga. Dia just cuma selitkan tudung je. So dari situ Aina datangnya idea, boleh buat tudung. So bila kita macam dah study benda tu, kita tahu maybe ada possibility untuk demand ada. So kita buat. And Alhamdulillah time tu Aina rasa macam time tu starting Scarf Rosy. Sebab start macam blow up dekat IUM online. Second, bila kita dah tahu siapa kita punya ni, kita akan post dekat platform yang betul-betul kena mengena dekat kita punya target kita. So Aina post dekat IUM online. So time tu semua customer Aina adalah daripada budak UAE sendiri. And dalam masa sehari 2 hari Aina boleh dapat 100 ke 200 lebih order.
Dan time tu sangat tak sangka sebab Aina tak pernah, time tu macam tak ada preparation apa, just pergi borong tudung apa semua, buat. So yang pentingnya kita kena tengok study lah kita punya event time tu, environment, study demand juga time tu. And study competitor. Maksudnya orang ni buat bukit tanpa tudung. So apa je yang kita boleh buat supaya macam kita adalah lain daripada yang lain. So second, sebab sekarang Aina punya target adalah lain, which is bukan lagi student UIA saja. So Aina buat Instagram ads. So which is benda tu boleh sampai dekat semua orang. So Facebook ads Aina pernah buat, cuma Aina still tak pandai lagi benda tu, which is Aina kena belajar lagi benda tu. Yang ketiga is marketing yang tidak memerlukan hard selling, which is kita membuat cerita tentang produk kita. Bukan kita macam update, oh hari ni saya ada jual ni, siapa nak PM. Itu boleh, tapi jangan selalu. Kalau boleh updatekan selalu pasal cerita customer ni hari ni beli macam ni, dia nak apa. So kalau kita perasan dekat TikTok, orang buat storyline menggunakan video, tapi Aina still tak buat lagi benda tu. Aina still buat storyline dalam bentuk ayat. So benda tu adalah satu benefit lah untuk orang yang pandai buat video and buat storyline. So apa lagi rasa 3 tu dulu kot untuk macam mana kita nak buat sales lah yang Aina apply. Maksudnya idea tu datang daripada Convo lah ya? Betul. Dan sebab kita suka tudung kan. So maksudnya tudung tu adalah tudung yang custom sendiri buat ataupun dah ambil yang ready stock, lepas tu bukit tu sendiri gubah lah? Tudung tu ambil yang ready stock sebab dulu pun Aina jual tudung, awal-awal dulu Aina jual tudung and Aina suka tudung tu, so macam why not try benda ni. So Aina ambil yang ready stock lah, belum lagi ada tudung sendiri. Soon insyaAllah akan datang. Menarik tu. Tapi macam contoh itu waktu offline dengan event mungkin sesuai lah dalam booking kan, sebab kita akan bagi by hand pegang benda tu kan. Tapi kalau online tu macam mana? Boleh lagi dalam booking ataupun asing? Boleh. Kita post booking tu dalam kotak. Okay, dulu waktu Aina start booking dengan online, Aina tak reti nak prepare barang untuk post. Maksudnya kotak apa semua kita tak fikir benda tu sebab kita dah terbiasa dengan offline kan. So macam terbiasa baru berapa minggu dengan offline punya jualan. Lepas tu bila macam kita dah balik dekat rumah masing-masing, macam macam mana nak buat bisnes ni, kita still tak ada kedai apa semua kan. So buatlah online, tapi awal-awal tu Aina tak tahu buat packaging, so agak rugi sebab Aina kena tanggung macam refund sebab ada yang rosak. Okay, tapi daripada kesalahan tu Aina belajar, sekarang ni Aina boleh buat size ni je, which is betul-betul size kotak, and macam mana Aina nak pack barang bukit tu supaya dia tak kemek, tak hancur, tak apa. So Alhamdulillah for now Aina rasa Aina ada improvement dalam bahagian packaging, which is bukit tu selamat sampai dekat penerima. Kita ada live punya Secara laju lah cakap. Syah Ariana Haus pula. Syah Ariana tu mestilah boleh dah 2 kali. So ini maksudnya engaging dengan customer ni tinggi Aina ni. Kita ada fan dia dalam ni. Alright. Mak saya pun macam join je kat sini. Sudah. Okay. Okay, so last kali Azim, so, macam mana selain tadi yang dah share retail dengan online website, so ada cara lain dapatkan sales? Ada. Ada pakai macam channel juga, tapi pakai dropship je. Okay. Dropship, pakai dropship tapi so far dropship okay lah, cuma kita yang kena gerakkan dorang. So macam contoh kita yang keluarkan barang apa semua, kita yang kena macam selalu bagi bahan baru supaya diorang pun tak bosan kan, sebab dropship ni diorang banyak je brand diorang boleh buat. Betul. So kalau kita nak bagi dia stick dengan kita tu macam satu benda yang agak sukar. Betul. So kena macam konsisten lah. Lepas tu ada buat dekat Shopee juga.
masuk Shopee lah. Shopee. Shopee Live ke? Bukan. Okay. So dekat Shopee, lepas tu apa lagi kalau macam packaging pun kita orang dah upgrade juga. Kalau macam dulu beli macam dalam plastik biasa je. Sekarang kalau beli kita orang bagi box apa semua. So macam banyak orang beli kadang-kadang sebab packaging. Sebab nak bagi orang lah apalah. Sebab macam box tu kita orang tak bagi untuk semua tudung. Kita orang macam bawa keluar tudung macam mana collection baru untuk collection tu je. So siapa nak box tu kena beli collection tu. Lepas tu apa lagi kalau retail ni kan dia macam mana tu? Macam kotak tu sangat eksklusif lah untuk tudung tu. Betul. So ada buat juga macam sebab customer retail ni kita orang macam yang offline, diorang masuk tapi tak ramai tau orang. Kini tak adalah seramai orang dekat online dan duduk scroll kan. So bila dah masuk tu macam opportunity kita lah. Then kita akan buat harga combo. Start buat harga combo tu sale naik serius sebab diorang mesti cakap macam ni, kalau beli satu contoh harga 39, beli 3 110 beli 3. So automatic daripada dia nak beli 39 terus naik sampai 3 kali ganda. Tu satu lagi macam sekarang ni kita orang dah perbanyakkan pilihan. Maksudnya kalau dia datang dia tak suka ni dia boleh beli ni. Asalkan kita nak dia keluar kedai kita dia bawa barang kita. Oh, faham. Banyak choice lah. So satu rumah satu brand Malaysia lah. Kalau boleh satu rumah semua lah. Campaign. Semua collection kena ada. Menarik. So kita ada untuk audience yang baru masuk. So siapa yang nak tanya soalan boleh tanya dekat komen ataupun tekan je ikon tanda soal dekat bawah tu. So yang guest kita hari ni, kita ada guest yang business retail punya model dengan dropship dan online punya model. So korang boleh je tanya dekat komen ni, nanti guest kita akan jawab. Okay, so next, okay. So apa korang punya expectation ataupun view korang dalam fashion business untuk tahun ni? Sebab tahun ni rasanya lagi meriah kot raya daripada tahun lepas. Kalau masih kekal lah kes kita kan. So Azim, kau rasa macam mana expectation kau lah mungkin untuk raya punya campaign lah? Raya punya campaign aku rasa tahun ni sangat-sangat best daripada tahun lepas ke 2 tahun lepas, even sebelum COVID pun. Aku rasa lagi best tahun ni. Then sebenarnya sebab ramai kita orang belum launching lagi tau baju sebenarnya. Kita orang baru je launching minggu ni baju raya. Tapi kita orang saja je display kat kedai 3 minggu awal. Tu pun macam ada stok yang dah nak habis. Ada yang berkurang dah lah. Sebab kadang-kadang tanya je, kita tanya customer kan. Macam 3 minggu lepas tu orang memang dah start share baju raya apa semua. Walaupun lagi 2 bulan macam tu diorang nak raya kan. Dan bila tanya dia cakap macam ni, dia cakap kita orang dah lama duduk rumah adik. Kita cakap kan, kita orang nak keluar, kita nak share baju raya, takut raya kena kurung nanti. Dan takut kena duduk rumah, sekarang diorang nak raya. So maksudnya siapa yang jual apa-apa pun memang laku lah aku rasa tahun ni. Tahun ni macam luar biasa sikit lah. Feeling je lain. Dah setahun tak keluar kan. Sebab sebelum ni kita orang punya kedai macam biasa-biasa je lah. Tapi sekarang hari tu pernah sampai macam tak terkawal tau. Kita orang kan ada SOP kan. Patutnya macam 5 pelanggan. Hari tu dah berapa belas orang. Sampai kita orang tutup pintu, kita orang suruh orang beratur kat luar. Wow. Macam unexpected gila. So akhirnya good news lah untuk awal tahun lagi lah. Baru first quarter sebenarnya tahun ni. Betul. Baru 3 bulan kan. Okay. So sebab untuk audience jugalah, untuk mungkin pengetahuan lah. Sebenarnya business fashion dan F&B, ada orang kata waktu raya lah yang paling sedap nak buat sales. Sekiranya kalau raya tu business F&B dengan fashion buat sale cukup makan lah untuk setahun. Kalau menjadi lah. Okay, so next kita pergi kepada Suha. So apa kau punya expectation dengan view fashion business? Mungkin Sabila dah start buat campaign raya ke apa ke?
Okey, sebenarnya daripada awal lagi, Sabila kan dia dah buat marketing kan untuk dropship sendiri. So memang tahun ni memang lain daripada yang lain. Sebabnya dia dah HQ dah sediakan, dah buat promotion kau dah sebelum 2 bulan sebelum raya dah promote lah collection baju raya. Sebabnya kan Sabila ni baju pre-order. So memang customer kena dapatkan dengan awal lah. So memang loyal customer memang dah PM tanya nak beli baju ni. So memang alhamdulillah lah, memang sale memang meningkat. Oh, pre-order Pre-order tu sebab stok habis ke ataupun sistem pre-order? Pre-order sebabnya permintaan memang sangat tinggi dan kira macam eksklusif lah. Once ada order, HQ akan hantar dulu jahit dekat tailor. Lagi satu baju Sabila ni dia jenis memberikan. So memang tak semua tailor yang sanggup untuk jahit baju tu. Dia macam renyah sikit lah nak jahit baju tu. Oh, so kalau macam pre-order, macam pre-order ni berapa lama boleh dapat, customer tu boleh dapat? Pre-order selalunya 15 hari hingga 20 hari bekerja lah. Oh. Sebab tu maksudnya kita buat promotion awal lah untuk raya. So customer boleh dapat baju sebelum raya lah. Kiranya korang akan ada tarikh yang korang akan stop order lah kan? Kita ada tarikh lah. Kadang satu malam design baru keluar, kita dah close order sebab dah sold out. Even 15 minit release design baru, sold out dah. Okay, customer dia baru nak order, kita cakap sorry lah kak, sis baju ni dah habis. So kita offer lah baju design lain yang akan keluar lah. Macam yang hari tu AJL tu, yang competition 1 juta tu, itu design tu kira dah habis lah. Macam mana dia punya kontes? Lupa lah. Kontes baru je tamat masa 30 Mac, tapi yang untuk pemenang pertama tu belum lagi announce. Sebabnya hari tu Sabila baru je release Sabila app. Sebelum ni customer kena order sendiri kat dropship kan, tapi sekarang customer dah ada pilihan nak order sendiri dekat website ataupun apps tu lah. So kita dah bagi apps referral code. Ada apps. Oh, dari referral code ada referral code. So kita dapatlah komisi tu. So kiranya kalau customer beli, diorang tahulah benda ni pre-order untuk 15 hingga 20 hari. Kita kena inform dululah dekat customer. Kalau kita inform, nanti customer akan tanyalah, hari-hari akan cari kita. Kenapa barang saya tak post lagi. So kita kena memang terang betul-betul lah dekat customer, barang ni pre-order, tak ada urgent order. Betul. Sebab baru tahu yang Sabila ni pre-order, sebab selalunya customer kan nak benda tu, kalau dia nak order, contoh nak order sekarang juga je nak kan. So, macam 2 minggu tu agak lama juga lah. Kalau customer boleh tunggu. Kena sabar lah. Macam awal tak ada urgent order. So kalau macam yang betul-betul urgent, dia nak sangat, memang kalau macam Suha akan carikan lah siapa dropship yang pegang ready stock. Cuma pilihan tak banyak lah dan tak ada harga promotion. Faham. Tapi yang dah nampak seorang luar strategi ni bagus, pre-order, sebabnya sebab walaupun sebab pre-order ni orang dah beli dah bayar kan. So orang dah beli dah bayar, let's say lah orang dah beli, paling tidak pun mungkin sebulan 2 minggu, paling lama lambat mungkin 2 minggu sebelum raya dah tutup order kan. So walaupun kalau tiba-tiba lah contoh lah, tapi kita tak nak let's say tiba-tiba raya tak jadi kan, tapi sale korang dah dapat dah. Korang dah ambil sale lah kat situ. Walaupun raya tak jadi kan, tapi korang dah ambil sale. So, dah nampak strategi yang bagus lah. Dia macam kita beli tiket bas, tiket bola, kita dah beli lah. Tapi kalau kita tak pergi tengok bola, dah burn. Tapi organizer dah dapat duit. So, strategi yang bagus lah. Itu yang dah nampak lah. Jadi spy pula kan. Alright. Menarik. Okay, so next, Aina, so apa expectation ataupun view untuk tahun ni punya business session?
macam Azim cakap, offline punya dah start adjusting. So Aina rasa dia akan bloom tahun ni. So akan banyak sales. Depends on diorang punya marketing juga kan, sebab sekarang kita banyak sangat competitors. So dan orang pun dah start guna platform online, dah ramai. So benda tu pun effect kita punya sales. Cuma Aina rasa untuk sales baju raya apa semua, orang dah lama terperap. So orang tetap nak beli. Even Aina tak terperap tahun lepas pun, Aina still nak beli. Apatah lagi orang yang dah terperap setahun, still mesti nak beli juga. So dan lagi satu, disebabkan walaupun orang terperap tapi orang still tak jumpa each other tau. So orang macam akan beli untuk orang lain juga. So that's why Azim pun mention pasal packaging. So orang gunakan, orang cari benda tu untuk bagi kat orang lain juga. So contoh macam anak tak dapat balik kampung. So orang akan cari hadiah dalam bentuk pakaian, dalam bentuk packaging yang elok untuk hadiahkan kepada orang lain dalam, walaupun dia orang berjauhan tapi still nak sambut benda tu. So macam Aina pula dalam bentuk bouquet. So orang akan beli tudung Aina untuk hadiahkan dekat orang lain. Macam tu lah. So banyak pula, so kan tak apalah. Terima kasih. Boleh lagi nak tambah? nak tambah lagi ke? Bagi ke? Tak ada kot. Nanti nak tambah nak bagi Aina cakap. Okay. Itu pun satu strategi yang bagus lah. Kita panggil apa? Dia punya point lah untuk orang beli kan. Dia punya, adalah anak tak boleh balik kampung. So dia bagilah hadiah kat apa, family kan. Selain kuih raya, boleh bagi tudung baju raya kan. Menarik. And then korang pun hias dalam kotak kan. So mungkin untuk raya ada kotak design raya ke? Manalah tahu kan. Custom. Siapa Aina? Bukit untuk raya maybe ada, tapi kotak kita akan still guna kotak yang sedia ada. Sedia ada. Tapi untuk tudung raya, kita maybe ada tudung raya lah. Okay. Waktu mungkin kau boleh liaise dengan Azim ke? Tiba kan. Itulah, kita collaborate kot Azim. Kan? Boleh. So korang follow lah Betul dekat. kan Azim kan? Betul. Okay. Sebab korang ni rasanya sebaya je. Korang muda lagi ni. Sebaya korang ni. Okay, so korang boleh follow lah kat IG Kau tua ke Don? Sentiasa muda. Okay, untuk audiens yang baru masuk, selamat datang. So malam ni topik kita tentang fashion business. Adakah tahun 2021 peluang untuk business fashion booming? So kita punya guest, kita ada Azim, kita ada Nasuha dan Aina. So kalau korang ada soalan untuk guest kita, boleh tanya dekat komen ataupun tekan je ikon tanda soal. Alright. So kita lagi masa sikit. Mungkin secara ringkas lah, apa next plan korang? Maksudnya mungkin contoh Azim mungkin next plan nak buka apa, dropship ke, personal shopper. Mungkin Aina nak buat sistem agent ke, ataupun Nasuha mungkin nak naik next stage kan. So apa korang punya next plan, Azim? So kalau aku yang personal shopper tu memang ada dalam plan. Tapi maybe lepas raya lah kot, sebab sekarang ni macam busy. Banyak benda lagi tak settle. So lepas tu sekarang tengah set up lagi website untuk e-commerce. Lepas ni maybe ujung tahun ke macam tu nak try servis-servis untuk mobile apps pula. Wow, itu boleh belajar dengan Sabella Kan? Bagus. Okay, kalau Aina sangkut Okay, so next Azim nak plan dia adalah buat personal shopper lepas raya So audience yang area Bangi nak jadi personal shopper dia, bolehlah follow Azim Okay, next kita ada So next Nasuha. So next plan apa? Asalkan nak masih stay dengan Sabella sampai apa level seterusnya, ataupun nak try bisnes lain lagi? Okay, saya rasa ni business last yang saya akan join. Sebab apa, memang environment dalam Sabella memang dia punya circle memang sangat
positif dan dropship pun zero cost modal, tak ada yang perlu dikeluarkan. Okay, so Suha nak banner lah team sendiri sekarang dah ada, cuma dia macam mini dropship tu tak ramai lagi, so sekarang masih mencari lagi mini dropship untuk naik ke level seterusnya lah. Macam dropship, atau dropship kita ada PC ke lah, partner ke lah. So kiranya kalau jadi PC, kira kita akan direct dekat bos. Tapi kena ada certain amount lah kita kena capai sebelum jadi PC. Faham? Oh, so maksudnya sekarang dah ada team bawah lah ya? Dah ada lah. Oh, so maksudnya kena growthkan team lah. bawah, growthkan team bawah untuk naik ataupun macam mana? Ataupun dia kira group. Kalau macam kiranya nanti kalau macam dah jadi PC, dia macam mini dropship auto akan jadi dropship lah, sebabnya kalau macam mini dropship dia tak ada web sendiri. Kalau macam dropship sekarang ni Suha ada web, kiranya kita order lah, kita yang akan berperang design nak ada buat order dalam tu. Kiranya website tu memang ada khas untuk dropship bukannya semua dropship. Semua ada. Dropship yang berdaftar dengan Hakim memang ada website sendiri. Okay. Customer pun boleh login juga di dalam website tu. Ada link lah untuk customer masuk. Yang referral code tadi lah? Untuk referral code tu lah kita akan bagi, nanti diorang akan login. So maksudnya kita Suha akan maintain dengan Sabella lah. Right. Sebab dah ada Big Y, okay, kenapa nak stay dalam Sabella ni lah. Okay. Menarik. Alright. So last sekali Aina. So next plan. Apa next plan? Next plan. Since Aina dah ada dropship, tapi tak ramai lah. Ada Shopee. So next Aina just nak tambahkan Aina punya sendiri orang yang buat bouquet. Sebab Aina kerja. So at the same time kita buat bouquet. So Aina nak tambah lagi orang yang untuk buat bouquet supaya benda tu customer boleh dapat dalam keadaan cepat. Sebab hadiah ni orang nak cepat. Dia kata birthday kawan saya esok lah. Saya nak esok juga. So macam kadang-kadang kita tak cukup tangan kan. So kalau boleh Aina nak cari team untuk buat bouquet tu juga. And at the same time Aina nak nak cari cara untuk tolong dropship Aina ni untuk dapatkan banyak sales dulu. Jaga dropship yang ada untuk diorang dapatkan sales supaya kerja Aina tak perlu lagi buat sale. Kerja Aina adalah fokus untuk diorang and buat bouquet and jaga tu je lah, jaga team. Sekarang dah ada dropship. Ada. So maksudnya yang akan buat bouquet tu Aina. Dropship tu akan cari order. So bouquet tu Aina buat lah. Yes, so sebab dia custom. So kalau nak pre-order. So custom tu maksudnya ada design berbeza. Di bouquet tu ada banyak design ke macam mana? Ataupun tudung ya, berbeza design. Tudung berbeza design. Berbeza quantity. Dan nanti akan datang maybe akan ada banyak lagi design lah yang so Aina suka banyak-banyak design. Tak boleh satu je, tapi at first period kita kena fokus kat satu dulu. So macam sekarang Aina ada 1, 2, tapi maybe in the future kita akan ada banyak lagi design yang melibatkan tudung juga ataupun pakaian lain. So let's say sekarang ni contohlah macam tadi orang nak gift tu cepat kan. Kalau orang tu nak buat surprise gift box yang orang panggil. So ada runner ke ataupun ada runner ataupun Aina yang kena hantar? Sekarang ni memang kita tak ada COD luar daripada Melaka. Tak ada COD pun. Sebab memang semuanya push kalau diorang nak cepat memang kita orang tak terpaksa tolak lah. Buat masa sekarang lah. And then ataupun kalau macam diorang boleh tunggu, kita akan maybe dia order hari ni kita boleh post esok. Kita bagi dia esok lah, post esok, so maybe dia akan dapat dalam masa 1-2 hari lagi. So kalau ada customer dia boleh tunggu, dia akan tunggulah sebab kadang-kadang okey je kalau nak tunggu kan hadiah birthday ni kan. Kadang-kadang ada yang nak cepat. Kalau dulu macam Aina ada 2-3. Yes.
lepas ni target untuk buat ready stock banyak sikit lah supaya macam orang order terus kita boleh post. Tadi apa macam dulu? Okay. Dulu tu apa? Dulu Aina pernah buat juga, tapi Aina boleh buat COD area Melaka. So which mean Aina hantar sendiri bukit tu dekat Melaka, kawasan Melaka. So kalau yang nak cepat area Melaka tu boleh lah Aina hantar. Sekarang sebab Aina kerja, so Aina tak ada masa nak hantar, Aina boleh buat bukit je and post. Okay, menarik. So kita, so Aina, siapa nak cari tudung kat Melaka, cari Aina. Siapa yang bagi nak cari tudung, Cari bukit. Nasuha kat mana? Base? Sabak Benang. Sabak Benang. Selangor kan? Ujung sana. Selangor. Okay. Dekat dengan Perak. Semua. Kat dengan Perak. Okay. Cover lah semua area. Alright. So kita dah lagi tinggal 8 minit. So let's say lah audience kita nak cari tudung ataupun baju Sabela ke baju kurung untuk raya. So macam mana nak cari ataupun nak order korang punya produk ataupun servis. Kita boleh start dengan Aina. Kat mana diorang boleh follow? Okay, so dua platform. Satu IG Scafrozy, and Aina sangat galakkan untuk korang cari dropship Aina yang ada dalam list gambar tu, supaya bila diorang ada sales, Aina pun ada sales. Kalau korang order kat Aina, diorang tak dapat commission tu. So cari dropship Aina dalam Scafrozy tu, dan kemudian kalau yang nak cepat boleh terus ke Shopee. Kat situ shipping dia murah sikit. Shopee nama apa? Kalau compare dengan dulu, nama Scafrozy. Lupa nak cakap. Kalau compare dengan dulu, Scafrozy dulu postage dia 15 ke 20 lebih. Sebab saiz kotak dan berat. Berat ringan tapi saiz kotak besar. Tapi sebab kita tak ada kontrak dengan syarikat kurier, so kita punya shipping adalah mahal. Jadi Aina gunakan platform Shopee untuk dapatkan shipping yang murah, which is korang beli booking tambah RM4.66 je untuk shipping. So benda tu adalah sangat bagus lah. Benefit kalau korang bisnes dalam Shopee. Sempat promote Shopee. Betul. Mana tahu bulan depan tiba-tiba keluar kat Shopee punya iklan kan, Aina. Okay, so next Nasuha, macam mana diorang nak cari Sabela? Okay, kalau nak order baju Sabela dekat saya boleh pergi dekat Instagram ataupun FB page Wanidah Collection, WANIDAH Collection. Okay, nanti WANNI Wanidah DAH Collection, Wanidah Collection. Tak dapat. Boleh type kat komen. Okay, boleh. Okay, boleh pergi dekat Instagram tu. Nanti Suha akan bagi tahulah cara macam mana nak order. Okay, lagi satu nak promote. Okay, sebenarnya malam ni kita ada buat Gegaria. Kira macam buat clearance sale lah. Harga serendah RM45 sahaja untuk pembelian combo lah 2 ke atas. Baju raya. So siapa nak boleh PM lah, nanti pergi dekat Instagram yang saya ada tulis kat bawah. Ada pun edit page lah. Ramai buat kontes hari ni. Tadi pukul 9 9 Crime Bites pun buat kontes Crime Bites Cokoja tu. Okay. Last sekali Azim. Kat mana nak cari Bell Malaysia? So, okay, kalau siapa-siapa yang nak dapatkan barang tudung, baju kurung Bell Malaysia dengan Famira Scarf, boleh ke Instagram bell.malaysia, bel.malaysia, ataupun kalau Famira FAMEERA famira.bangi. Okay, so ada dua Instagram. Kita dah asingkan sebab dua brand. So kalau untuk siapa nak purchase kat website, boleh ke www.bellmalaysia.com. So kalau nak WhatsApp ke apa, semua ada detail dekat bio dekat Instagram. And ni ada good news juga untuk siapa-siapa yang nak beli baju raya ke apa, untuk setiap pembelian 150 ke atas boleh join untuk kita punya
cabutan bertuah. Which is kita orang akan bagi iPhone 12. Wow. So kita Wow. berjalan dengan kami. Enjoy ni. Sebab Apa 100 atas Tiap 150 satu penyertaan. 150 satu percaya Dengar tu iPhone 12 Itu dah start ke belum? Atau ongoing? Kita orang start minggu ni. Minggu ni baru start. Minggu ni Kiranya April hingga Mei punya ni lah, punya okay. 1.5 ke atas okay. Banyak jimat iPhone dah 2-3 ribu 3,000. Betul? Betul? 1.5 Baju lawa pun dapat. Betul tak Dan? Ni apa? Lucky draw lah kira. Lucky draw. Okay, alright. So Mana tahu kita macam nanti semua orang support kan. Habis ke kita tambah lagi satu ke kan? Aku menarik yang topi-topi kat belakang kau tu. Not boleh. Tiba. Aku buat Okay. Tempat kan. So kita tinggal 3 minit terakhir dan rasanya dekat komen dengan dekat question pun tak ada soalan. Tapi kalau aku nak tanya soalan boleh? Mungkin ada soalan dekat terakhir. Yes. Sila. Nak tanya dekat Suha. Kan kita tahu kan kalau Sabela dia ramai gila dropship kan. Ramai. So apakah halangan? Maksudnya macam cabaran. Cabaran dia ni lah, kita kena bersaing lah dengan dropship lain. So memang kau kena jadi kena carilah keistimewaan lain yang dropship lain tak ada. Macam kena lebih menonjol lah. Sebenarnya ramai je, memang ramai dropship. So memang kita kena jadi lebih agresif lah untuk promote. So macam Untuk orang nampak siapa kenapa dropship ni orang nak beli. Kita kena trade customer kita as a VIP. So customer akan stay dengan kita. Kalau tak, memang dia akan cari dropship lain untuk beli. Sebab ada je dropship yang sebelum ni dia beli kat dropship lain tapi dia cari Suha. Kalau dropship ni kira HQ yang akan post ke customer Direct daripada HQ sendiri yang akan post kita. Kira ni kita tak ada pegang stok lah. Tapi kalau nak pegang stok boleh je, sebabnya ada je yang customer yang dia tak nak tunggu lama kan. So siapa yang ada ready stock tu benefit lah, tapi kena keluar modal lah. Itu mungkin nak jadi unik, boleh tiru macam Aina dengan Azim lah, buat packaging kotak bukit. Mungkin boleh buat. Nak jadi dropship berbeza kan. Tapi Don, kalau dia buat kotak apa semua nanti costing lah Don. Sebab harga kena jual harga sama kan. Kena jual harga yang sama lah. Ada cost sikit lah. Tapi boleh buat macam surprise juga kan. Ada je yang macam dekat Facebook ada lah macam group support kan. Ada je yang diorang buat bouquet juga. Diorang buat delivery surprise menggunakan baju Sabela. wow, Tapi dia just lah dia punya typing paper tu kan. service. Alright. Tu diorang just lah. Sekejap kita tinggal 20 saat. So memang full time Kita tinggal 20 saat. Aku nak end jap. Okay. So aku nak ucapkan terima kasih kepada semua guest dan audience yang stay sampai end. So nantikan Sembang Santai Don Jumaat depan dengan guest berbeza, dengan topik berbeza. So selamat malam, jaga SOP.